Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali, sebelum saya nak lanjutkan panggil muzakarah kita, saya ingin menyerukan kepada kita, marilah kita sama-sama ni i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang masa yang kita duduk dalam majlis ilmu ini, bukan sekadar boleh pahalanya kita duduk dalam majlis ilmu, tapi Allah suruh malaikat catat tanda juga pahala kita i'tikaf tadi. Alhamdulillah, hari ini 20 Syaban, 20 bulan Syaban. Rasa bangga deh, rasa orang kadang-kadang. Ada setengah manusia tu tak khabar langsung kata bulan ni bulan gapo. Asal nak tanya hari ni hari tepat berapa. Bulan-bulan gapo pun kena ulai klik semula, kena ubah klik semula dalam kehidupan dia. Tak khabarnya raliknya dengan dunia yang sementara yang Allah cipta ini. Maka kita alhamdulillah, kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mencari, mendengar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ataupun duduk dalam majlis ilmu, muzakarah tentang ilmu ni satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka. Nabi ni dia suka cerita hadis. Cerita tu cerita ni, cerita tentang syurga kepada para sahabat dia. Ceritanya dahsyatnya, wahai sahabatku, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia suka. Di antaranya lepas maya Nabi tak lupa walaupun sekali untuk nak tazkiyah, peringatan kepada para sahabat dia. Dan orang duduk dalam majlis ilmu ini saja ya saya nak cerita untuk nak akid semangat buat kita. Sebab dalam Islam ni, Islam ni tak ada lah letak syarat kata orang nak ngaji ilmu Allah ni kena umur berapa, siapa umur berapa. Bezanya dengan sekolah-sekolah yang dibuat oleh manusia itu. Nak masuk anuban 1 kena umur 3-4 tahun naik lagi. Umur tua doa tak boleh dah, tak terima dah. Kita ngaji ilmu Allah ni bila-bila masa Allah buka ruang untuk kita. Bahkan itu jugalah satu cara nak mengekalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi beri khabar baik banyak perkara. Nabi beri cerita khabar baik banyak perkara kepada orang-orang yang suka ngaji ilmu Allah ni. Sehingga Nabi tak royak siapa-siapa asal ngaji je. Sebab apa? Sebab takut orang ngaji dalam sejik duka cita. Tak masuk dengan hadiah-hadiah yang Allah nak bagi bagi orang ngaji. Maksudnya kita sini pun masuk juga dengan hadis Nabi tadi. Walaupun kita tak ada uniform ngaji, tapi kita duduk dalam majlis ilmu Allah. Di antaranya para mereka sentiasa istighfar kepada kita. Bukan sekadar para mereka, wahai muslimin dan juga muslimat. Sehingga ikan-ikan, binatang-binatang yang ada di laut sana tu, Allah. Pada kita kau bayangkan patan nara tu berapa juta kah jumlah ikan tu. Tapi Nabi tak ada fokus juga patan mana, laut mana. Maksud semua laut yang ada atas muka bumi ini
Sentiasa istighfar kepada orang-orang yang mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Teratanya kita, alangkah nasib baiknya kita yang lawan dengan hawa nafsu kita, mai duduk ilmu Allah ini untuk dengar kalimah-kalimah Allah, yang mana mungkin kita duduk luar, kita duduk mana, tak ada nak istighfar. Tiba-tiba mengaji ilmu Allah ni, sambil dengar saya duk kecek dengar, duk mengajar ni, istighfar bila di masa yang sama ada makhluk Allah lain tu istighfar sekali lagi. Allahu akbar. Itu hebat orang yang ngaji dalam majlis ilmu. Satu cerita yang berlaku di Dimashq, di Syria, negeri Syria. Cerita ini wakil, berlaku sungguh. Saya baca dalam majalah atau makalah yang disebar dalam internet. Satu orang Syekhul Islam, ulama besar di Dimashq, di Syria, negeri Syria, paduk perang learning tu lah. Nama dia Syekh Hisham Al-Burhani. Nama Syekh Hisham Al-Burhani. Dia cerita, Syekh Hisham ni dia mati dah. Dia mati pada tahun 2004. Lebih kurang berapa tahun sebelum ni? Lebih kurang berapa belas tahun ni? 18 tahun lah. Lah ni 2021 lebih kurang 17 tahun, 18 tahun. Dia meninggal dunia. Tapi dia cerita tentang al-waqi'. Syekh Hisham ni kerja dia suka akik semangat orang-orang ngaji dalam sejid. Dia duduk mengajar di Dimashq. Dia kata satu ketika berlaku di kampung dia, berlaku dengan orang gali kubur. Orang gali kubur lah, kerja gali kubur tu. Dia gali kubur sudah. Tiba-tiba ada satu orang tino mari royak dia, wahai orang gali kubur, aku minta kamu gali kubur lagi. Gali bisa lagi. Maka orang gali kubur dia tak tanya banyak dia. Gali sebab kerja gali kubur. Di antaranya sibuknya gali, siapa tak ada tanya siapa ni nama mayat yang tersebut nak tanah ni. Dia gali, dapati setengah jam lepas tu mayat siapa. Dalam cerita tu Syekh Hisham Al-Burhani dia cerita mayat yang mari tu pengikut orang yang ikut mayat jenazah ke kubur tu tak berapa orang saja, sikit ya. Ikut mayat tu. Tiba-tiba ia gali sudah, dialah orang turun bawah kubur, dalam kubur tu nak terima mayat tak bawah kubur tu lah. Tiba-tiba apabila orang atas kubur waktu hala mayat bawah, dia nak tok mayat bawah dalam kubur tu, tok ada tiang lahat orang panggil ni, tiang lahat tu. Tok situ tiba-tiba dia kejut, dan kejut tadi waktu dia selok. Sebab gapo tu? Sebab dia kata sebelum aku selok, dia ternampak kata kubur ini penuh dengan taman-taman supaya taman syurga. Benar boleh berlaku, Nabi sebut. Di antara taman-taman syurga akan berlaku juga sebagainya tanda dalam taman-taman kubur. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan sekadar kubur tadi jadi supaya dengan kebun-kebun syurga dak. Marinya rupa dua orang lelaki ambil mayat tersebut pergi. Tiba-tiba dia tu hang selak tu, dia dah nampak apa yang berlaku dan dia selak. Dia dah nampak berlaku tadi yang dia selak. Dan dia diakak oleh orang naik atas kubur. Dan apabila orang kejutkan dia rahsiakan apa yang dia nampak. Dia rahsiakan, dia sembunyikan, dia kepen khamlak apa yang dia nampak. Tiba-tiba Syekh Hisham Al-Burhani ni cerita, tak beberapa bulan selepas itu, dan dia orang duk gali kubur tadi, dia gali kubur biasa pula lah. Marinya orang tino yang sama, orang perempuan yang sama yang pernah mari cari dia berapa bulan yang sebelum hari tu. Mari buat gapo tu? Mari minta tolong, wahai penggali kubur, aku minta kamu gali kubur lagi. Allah.
Maka penggali kubur tu gali, rekah ceritanya peristiwa berlaku seperti biasa. Mayat bagi tak ada orang ramai pun ikut mayat. Dan dia kerja dia macam biasa. Duduk bawah, duduk dalam kubur, tunggu sambut mayat ni. Tiba-tiba dia letak mayat. Peristiwa yang dia biasa selok hari tu berlaku sekali lagi. Maka apabila berlaku kali yang kedua yang saya maksud tadi, kubur jadi serupa dengan taman syurga. Ada rupa orang, dua orang ambil mayat tu pergi, tapi kali ni dia tak selok. Kali ni orang gali kubur tak selok. Tahu tak jawab apa wahai muslimin dan muslimat? Dia lekah naik atas kubur, pergi orang tino tu. Dan dia tanya, orang hak mati, dua orang hak membuat hari ni, last kali orang yang kedua ni, siapakah mereka itu? Pio ni, membuat hari ni. Kali itu membuat hari dah aku selok. Berlaku benda-benda aku tak royak dah oleh hatiku. Dan kali ni membuat hari pula, berlaku benda yang sama, tapi aku lekah naik kubur, pegang untuk nak tanya, siapakah orang yang membuat hari ni? Maka orang Tino tu kata, mereka berdua adalah anak yatim aku. Maka dia cerita kata, apakah amalan anak yatim? Apakah amalan anak yatim? Wa aku boleh tengok, Allah izinkan aku boleh tengok benda-benda sedemikian ni. Maka dia kata, anak yatim aku yang pertama hak mai gali itu muselak tu, hak tu dia suka ngaji ilmu. Ha ni hak kita. Dia suka cari ilmu Allah. Dia suka ngaji. Umur aku susah. Sampai tak ada berapa orang sangat turut mayat aku. Tak ada pia. Keluarga tak suhu orang panggil. Duduk oleh kampung. Hujung-hujung kampung. Mati kena cara diri. Tak ada orang cara. Tapi kelebihan anak yatim aku yang mula-mula tu, dia suka ngaji. Suka cari ilmu. Suka duduk dekat-dekat dengan para-para ulama. Dan yang orang yang kedua hari ni aku bagi ni, anak yatim aku yang jadi adik yatim dia hari tu. Yang jadi adik dia hari tu. Hari tu abang dia mati, hari ni adik dia mati. Maka penggali kubur kata, "Bah, bagaimana hak ni? Berlaku benda yang sama. Aku tengok dalam kubur tadi." Maka anak aku sore ni, dia tak ada nak ngaji, tapi dia suka ngaji. Tapi dia pergi kerja untuk ambil duit saru abang dia ngaji. Allah balas sama wahai tuan-tuan. Yang penting kita ada semangat ke tak nak ngaji. Adakah umur kita jadi halangi untuk kita nak ngaji ilmu Allah? Tidak sama sekali. Bahkan balasan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini berlakunya di kampung Hisham Al-Burhani. Orang yang cerita kepada dia si gali kubur tadi. Sebab apa? Sebab lepas si gali kubur dengar jawapan daripada ibu yang anak dia mati dua orang tadi, dia tinggal terus gali kubur. Dia tinggal terus cok-cok dia. Kecik mudah-mudah. Ya gimana tu? Dia pergi cari sejik-sejik untuk mengaji ilmu Allah walaupun usia dia telah tua dah. Mudah-mudahan hidup dia akan dapat ganjaran serupa dengan lelaki dua orang tadi dapat. Alhamdulillah. Tujuan saya cerita kisah ini, saya nak saya nak ucap tahniah kembangga saya. Lihat kita main ngaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Syaban. Bulan Syaban ni Nabi sebut di antara bulan yang manusia tu lupa. Beralik lupa. Kadang-kadang Nabi sebut tu sungguh berlaku dengan kita. Kadang-kadang bulan Rajab kita nampak sungguh. Bulan Rajab hari tu kita nampak sungguh untuk nak rapat dengan Ramadan. Bila habis Rajab kita jadi masuk dia Agustus sikit. Galik sikit. Maka bulan Syaban sebaliknya bulan yang kita kena lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan orang lupa Allah. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah bahkan kena lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini sukanya saya nak mari cerita sikit sebanyak
tentang persiapan untuk kita nak menyambut bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit sebanyak untuk nak kecek muzakarah, tukar pendapat, tukar pemikiran dengan kita sini. Kecek tentang persiapan untuk kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang nak mari lagi hampir-hampir lebih kurang seminggu lebih lagi insya-Allah taala. Tuan-tuan, Islam ni dia ajar kepada kita buat persiapan. Islam ni, agama kita ni suka kita buat persiapan. Agama Allah mengajarkan kepada kita suruh buat persiapan pada tiap-tiap urusan. Orang ngaji dia buat urusan cara dia. Kalau nak peksa dia buat urusan cara dia. Buat persiapan. Kalau orang nak ngaji dia akan buat khalasah. Dia akan tanda tu tanda ni. Itu orang ngaji. Orang nak jadi bomo sebelum nak masuk belah masuk gapo dia buat persiapan. Cedek tu cedek ni, cedek jarum, cedek macam-macam cedek dia. Kalau kita klik kepada ibadat Allah, Allah pun ajar kita untuk buat persiapan kepada dia. Tak kita perhati molek. Sah tak kita kalau kita semaya masuk sejid lalu tak ada buat persiapan apa-apa. Semaya ada persiapan. Di antaranya apa? Ambil air semaya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita supaya kita buat persiapan sebelum tu lagi ke apa? Itu di antara hikmat adanya azan dalam Islam. Ada bel dalam Islam ni di antaranya suruh hamba-hamba dia buat persiapan. Sampai tu tak peliklah para sahabat dulu. Apabila dia dengar suara Bilal bel, ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk hijau tu. Duk nego sibuk nampak cerak labur depan tu, tinggal lagi. Duk nyaku tengah sedap ni, lupa duk tengah dalam ni. Tak lagi cak. Setengah orang sahabat duk jalan duk naik kuda tu, getar lutut-lutut mereka. Sebab apa? Sebab mereka lekahnya buat persiapan untuk nak pergi cari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara semaya. Haji pula. Haji tak pandai kalau kita nak buat persiapan sekadar tenaga kita. Kita kena ada juga persiapan tentang harta benda. Contoh, orang sihat, gagah tapi duit tak ada, tak boleh buat haji. Ataupun orang kaya tapi duk katil, duk tikam, tak boleh buat haji. Haji Allah suruh persiapan tentang tenaga yang gagah, yang sihat, akal pemikiran yang sihat, serta dengan harta benda iaitu duit yang cukup. Di masa yang sama, puasa pun sama. Puasa Ramadan ni kita kecek sama-sama. Setahu saya sebelum ni ada ceramah-ceramah kat luar, alhamdulillah. Khutbah-khutbah kat sejid untuk nak mengakatkan semangat kita. Sesuainya kita akad semangat puasa, kita ingat kembali kepada Allah untuk nak menyambut puasa di dalam bulan Syaban. Sebab bulan Syaban ni kita lupa. Alangkah baik ada orang yang beringatkan kita. Walaupun kita rasa kita hebat, tapi lebih baik ada orang yang peringatkan kita. Maka sikit sebanyak malam ni nak mari cerita tentang bagaimanakah kita nak buat persiapan puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ni jadi puasa yang penuh dengan maknanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ni jadi puasa kali yang terakhir. Ini di antara para ulama ajar kita. Mari hari puasa, mari bulan puasa, kena niat kata puasa tahun ni ya Allah. Mudah-mudahan puasa kali yang terakhir. Puasa supaya kali terakhir dah. Puasa supaya puasa kali terakhir. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang gapo selagi tidak bunyi akhir ni tak sungguh mana. Kalau bukan dekat-dekat tak sungguh mana. Maka untuk nak tambahkan semangat kita ni, kita kena ajarkan fikir kata
Poso kali ni, poso supaya poso kali terakhir dah. 2-3 hari kemarin saya sembang dengan orang, kecek dengan orang, muzakarah dengan orang. Dia baru tu bego. Keluar penjara panggil tu bego. Saya pergi satu masjid lah dalam negara ni lah, tak pernah sebut nama. Saya tak tahu pun kata dia keluar daripada penjara. Tapi dia mari jumpa dengan saya. Kebetulan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ta'aruf nama lebih kurang sehingga dia panggil, ustaz, panggil ustaz. Dia kata, ustaz, hakikat saya ni baru tubik penjara ni. Kali ni mungkin kali yang pertama lama di kalangan kali-kali yang saya tak pernah puasa luar. Lepas mari saya puasa dalam semua. Mungkin banyak perkara lah jadi halangi dalam hidup dia. Makin ni mungkin tak boleh pilih semua kita pergi balik hilir lagi mana. Maya terawih mungkin masa terhad orang sebab nak tidur nak gapo. Memang dalam dia ada jadual dia yang tertentu. Saya cerita kepada dia, kadang-kadang guk dunia ni bukan sekadar orang salah masuk guk. Orang betul masuk guk ada kadang. Tapi guk akhirat ni orang salah saja masuk. Dan saya tengok dia ada semangat dalam hidup. Dia kata, ustaz, gapo tik yang jadi basic, yang jadi benda asasi untuk saya nak persiapan bagi diri saya nak puasa tahun ni yang lebih makna sikit. Saya cerita banyak perkara lah dia jadi bekal. Tapi mari dengan khabar dia meninggal. Dia meninggal. Itulah saya sebut tadi. Kita ni orang panggil banyak nasib baik yang berlaku dengan kita. Selagi kita hidup, comel sekali wahai muslimin dan muslimat, kita sungguh dengan Allah. Kita sungguh dengan Allah ni baik. Dan saya yakin dia yang meninggal tu Allah akan pandang baik dengan dia. Sebab apa? Banyak perkara yang dia azam untuk nak puasa tahun ni, puasa penuh dengan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah panggil dia. Mungkin ada kelebihan dia lebih pada kita yang Allah panggil dia kelip. Maka peluang ini marilah kita sama-sama, selagi kita bernyawa, selagi kita hidup, selagi Allah beri peluang, marilah kita buat persiapan untuk nak terima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini adalah hadiah Allah. Puasa adalah tetamu Allah. Puasa adalah tetamu Allah. Cuba kita bayangkan, tiba-tiba ada sahaja nak mari rumah kita, ataupun ada orang besar-besar yang ada nama pilih rumah kita dia nak tidur. Bagaimanakah kita hiaskan rumah kita itu? Bagaimanakah kita buat persiapan dalam rumah kita untuk nak terima tetamu kita yang istimewa itu? Pasti sekali kita akan siapkan bilik untuk dia tidur leno. Kita pergi pilih makin ni. Bukan sekadar yang makan kenyit, tapi yang makan sedap. Kita akan buat daya upaya kita buat tetamu kita tu rasa puas hati sekali. Muslimin dan muslimat, itu tetamu yang dikatakan manusia. Tapi Ramadan yang kita nak kecek untuk buat persiapan dengan dia ni, tetamu Allah. Tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita tanya kita hari ni, apa tak kita buat persiapan? Ataupun apakah yang kita mula buat dah? Apa tak yang kita mula buat dah untuk nak persiapan? Ramai orang yang salah faham tentang persiapan untuk nak menyambut bulan Ramadan. Ramai orang sibuk pergi beli kakak-kakak dapur. Tak apalah.
Ramai orang mula-mula hiyah umur dia untuk nak meraihkan bulan Ramadan, tak apalah. Tapi kita sendiri ni apa tak buat persiapan? Kita perang kedak lagi untuk nak menyambut tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni kita kena reti, mudah-mudahan masa yang ada tidak beberapa hari ni menambahkan semangat untuk kita nak buat persiapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah mensyariatkan kepada Nabi kita Muhammad pada tahun 2 Hijrah. Nabi hijrah pergi pada Madinah tahun yang kedua. 2 tahun Nabi duduk di Madinah baru Allah mensyariatkan puasa. Kalau kita kaji sejarah puasa, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kami memfardukan di atas kamu semua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kami, Allah ini mensyariatkan, memfardukan kepada umat-umat Nabi dulu-dulu tu suruh puasa. Tapi tujuan dia sama, la'allakum tattaqun. Puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sejarah puasa, wahai hamba Allah, kita ni kena amat syukur banyak-banyak yang kita puasa di dalam suasana umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut puasa ini bukan kita umat mula-mula puasa. Dan orang yang puasa duk ngepek, oh laparnya, oh tak eraknya. Kita kena ingat kata kita bukan umat mula-mula yang tak erak ni. Kita bukan umat mula-mula yang lapar ni. Umat dulu-dulu mereka bermujahadah puasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihi salam puasa. Sebab tu Allah cerita kita umat Nabi Muhammad we tahu. We rasa ada semangat nak puasa. We rasa ada persiapan nak puasa. Sebab apa? Bukan kita umat yang pertama puasa, Allah kaya. Umat dulu puasa dah, mereka bertukul lumuh dah puasa ni. Bahkan puasa mereka beberapa umat berat pada kita lagi. Nabi Musa AS puasa. Dalam sejarah kata selepas dia bawa Bani Israel tu, umat-umat dia, Bani Israel tu lakah laut merah lepas dengan Fir'aun tu. Dalam sejarah kata dia tak ada arah nak jalan, tak tahu nak pergi cuk mana jalan sekadar selamat gitu. Tiba-tiba di kalangan umat dia tu royak kepada Nabi Musa, "Hai Musa, berdoa kepada Allah lah. We Allah, we jalan kepada kita. We Allah, we pelaturan hidup kepada kita. We Allah, we kutkin kepada kita. Mudah kita nak jalan ni." Maka Allah mensyariatkan puasa kepada Nabi Musa AS. Dalam sejarah sebut Nabi Musa puasa 30 hari. Puasa untuk nak Allah jalan hidup semula kepada dia dan juga umat dia. Dalam sejarah kata Nabi Musa puasa cukup 30 hari dah. Allah suruh tambah pula 10 hari, 40 jadi. Kita alhamdulillah sebulan kat sebulan. Allah tak peramba kata tak adil lagi puasa ni, umat tak puasa tak adil lagi, tambah pula 7 hari misalnya letih juga kita. Tak. Tu alhamdulillah keberkatan umat kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Musa Allah tambah pula 10 hari. Maka Nabi Musa puasa 10 hari jadi 40. Baru Allah turunkan syariat, ajaran semula betul dengan cara hidup mereka. Tukar dengan puasa. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud yang mana Mak Saleh panggil David. Nabi Daud alaihissalam puasa. Di antaranya puasa untuk nak minta kepada Allah, Allah siarkan nyakit anak dia. Anak dia tipu sakit. Di antara nak tunjuk kata dia beriman, bertakwa kepada Allah, tukar dengan Allah tu siar nyakit anak dia, dia puasa.
Dan di antara puasa Nabi Daud selagi yang masyhur di kalangan kita, puasa hari demi hari. One clock one orang panggil. Tu di antara puasa juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa puasa. Nabi Isa puasa pra Yesus tu. Hak orang Kristian panggil pra Yesus tu. Nabi Isa puasa juga. Nabi Isa. Dikatakan Nabi Isa puasa 30 sampai 40 hari juga. Sehingga orang-orang Kristian belakang ambil cara Nabi Musa, Nabi Isa puasa ni, mereka tiap-tiap kali orang-orang Kristian puasa, tiap-tiap kali puasa, mereka akan ambil bedak-bedak ni cuma muka, nak nampak kucat. Nak kata puasa ni letih. Nabi Allah tengok kata puasa ni letih, kucat. Susahnya puasa. Yang mana cara ni Nabi Isa di zaman dia tu, Nabi Isa lari dah. Jangan ambil bedak-bedak, jangan. Sebab puasa kena lillahi ta'ala. Sampai itulah apabila mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah suruh Nabi puasa dengan cara yang paling comel sekali. Iaitu bukan puasa untuk letih dak. Bukan puasa untuk nak tukar apa-apa dengan Allah, dak. Puasa untuk nak jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat kita ni puasa banyak hadiah yang Allah beri kepada kita. Allahu Akbar. Tadi saya sebut puasa adalah apa? Tentamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tetamu yang Allah hantar yang dinamakan puasa tadi, dia tak mari saja. Dia tak mari saja. Ni nak cerita kepada kita rasa nak puasa. Sebab apa? Sebab bulan puasa ada hadiah-hadiah yang Allah akan beri kepada hamba-hamba yang sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana tak adanya di dalam bulan lain. Kita tak sesungguh cari dalam malam Lailatul Qadar dalam bulan Rajab, tak ada. Kita tak sesungguh cari malam Lailatul Qadar pada bulan Syaban, tak ada. Allah sedia pisik bagi hamba-hamba dia sungguh imanan wa ihtisaban, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Di antaranya ampun dosa dan Allah beri pula kelebihan iaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah selialik dengan bonus-bonus dalam bulan Ramadan. Di antaranya adanya mayat tarawih. Yang mana tak adanya dalam bulan lain. Bulan Ramadan saja ada bulan mayat tarawih. Maka kalau kita tak sungguh dalam bulan Ramadan, bulan mana lagi kah kita nak sungguh? Wahai muslimin dan muslimat. Dan Allah pilih khusus bulan Ramadan juga. Allah pilih bulan ini turunnya Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Malam dalam bulan Ramadan, ulama sebut malamnya malam betulnya malam Lailatul Qadar, ini khilaf ulama, tapi turunnya pada bulan Ramadan iaitu Al-Quran. Al-Quran. Maka ini kurang fisik. Hadiah yang istimewa yang Allah hantar tetamu dia serta dengan hadiah-hadiah yang bernamanya puasa bulan Ramadan. Mari cari kita. Tanya kita hari ini, kita buat hiasan diri kita setara mana dah? Hari ini kita menghiaskan diri kita, hati kita, kompromi kita. Walaupun umur kita dah bersih siap, tapi kita sedia lagi untuk nak menyambut bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, mungkin dua perkara yang saya akan kongsi pada malam ini. Persiapan yang pertama saya seru kepada fuak kita untuk nak menyambut bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak berdoa dalam persiapan kita ni kita kena banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan umur kita widih bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita ni widih bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi misal saya sebut tadi,
Satu orang hamba Allah tubik penjara. Azamnya dia sepanjang hidup dah lagu nak puasa secara bebas. Akhir sekali Allah panggil klik kepada Allah Subhanahu. Maka banyakkanlah kita nak berdoa kepada Allah. Kalau kita nak hadiah yang Allah atas bersama puasa tadi, banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memanjangkan umur kita. Dia dengan bulan Ramadan yang mana seminggu lagi nak mari. Insya-Allah Taala. Yang kedua, wahai hamba Allah, apabila kita banyakkan berdoa kepada Allah, marilah terus kita ajar mentahti panggil wang-wang dalam hidup kita. Kalau kita tak ada wang apa-apa, kita tak ada tok jadual hidup apa-apa, saya yakin puasa kita tahun ni tak ada beza dengan 4-5 ni bulan sebelum ni kali, dok kali. Bahkan puasa lagu ni bimbang sekali Nabi sebut, dia tak boleh apa-apa ganjaran daripada Allah lain daripada lapar dan juga dahaga. Kita kena tak jadual hidup. Dalam bulan puasa ni sebulan kita nak buat lagu mana untuk kita menyampaikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Semaya, bagaimanakah kita nak semaya beza sikit lain pada bulan lain dalam bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan boleh kedak kita azam, kata kita nak semaya secara jemaah tiap-tiap waktu. Azam. Azam itulah persiapan. Tak niat, cedek, sungguhnya. Seminggu lagi akan datang, semaya aku ni ya Allah akan semaya tiap-tiap waktu dengan cara jemaah. Sebab apa? Bezanya pahala ganjaran jemaah semaya pada tiap-tiap waktu daripada jemaah bulan-bulan yang lain. Quran, bagaimana kita telah rancang, kita telah menjadualkan hidup kita dengan Quran lagu mana, wahai hamba Allah. Hari ini kita bukul ke lagi Quran yang kita tahu dalam mari pada tahun dulu. Kita ambil dia main pakar lagi. Kita ambil dia main baca lagi yang kita pernah sipir dalam mari pada habisnya puasa pada tahun dulu. Bagaimanakah kita nak azam kata ya Allah bulan ni puasa aku ni Quran ni kena wi khatam ya Allah. Kita kena azam siapa setara tu. Lebih-lebih lagi kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad ni dia tak kredit tinggi kepada kita. Tak save kita main-main dengan Quran dalam bulan Ramadan ni. Nabi Muhammad kita ni tak level tinggi Quran ni. Dalam sejarah sebut Nabi khatam 2 kali sehari. Sekali baca sendiri, yang kali kedua Jibril baca Allah akbar, tu Nabi lah. Tapi Nabi tak cara. Bila kita tengok kata umat Nabi ni kena khatam Quran. Contoh selagi Imam Syafi'i kita 2 kali sehari. Allah 60 kali sebulan. Kalau rasa tak orang, kita kena azam kata lagu mana pun hidup aku ni kena khatam Quran tahun ni, insya-Allah taala. Itu azam. Tak reti nak baca ustaz dengar dia baca. Khatam dengan lingo kita ni insya-Allah taala. Khatam Quran dengan lingo kita ni wahai muslimin dan muslimat. Kalau tak pandai baca. Hidupkan kita dengan Quran sepanjang bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab itu hadiah yang Allah nak bagi kita tu. Nak bagi kita rasa liu dalam bulan Ramadan. Bahkan Allah pilih bulan ni turun Quran tu ya tu. Nak bagi kita rasa liu. Liu nak khatam panggil. Liu nak berhabis kali demi kali Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah lagi peluang kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan lain pada bulan Ramadan? Payah wahai hamba Allah, payah. Asalkan kata orang lain, saya sendiri pun rasa payah. Sebab apa? Sebab banyaknya halangi-halangi, banyaknya ujian-ujian yang menghalangkan kita nak baca Quran, payah.
Kadang-kadang kita des keping dah, mari dah terosak. Des keping, mari dah tugas ni. Bulan Ramadan lah, bulan yang sesuai sekali untuk kita nak khatam Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rancang juga bulan Ramadan bagaimanakah kita nak tarawih, yang tarawih ada kualiti sekali orang panggil. Tarawih yang penuh dengan kualiti, kena pak orang panggil. Bagaimanakah penuh ke tak kita rancang, fikir ke tak lagi kita nak tarawih lagu mana, sungguh lagu mana tarawih. Sebab apa? Sebab tak ada bulan lain daripada bulan Ramadan tarawih. Sampai itu ada seorang ulama nama dia Muhammad Basar, nama dia. Dia telah panggil banding buat banding bulan Ramadan ni supaya dengan sekolah orang panggil. Kalaulah bulan Ramadan kita banding dengan sekolah, yang mana sekolah nama sekolah Ramadan orang panggil. Yang mana dalam sekolah Ramadan tu ada banyak wicca, banyak madah. Di antaranya madah tarawih, di antaranya wicca poso, di antaranya wicca semaya, di antaranya wicca Quran. Kalulah kita jadi anak sekolah orang panggil, kita jadi orang ngaji, kita kena usaha lagu manakah kita nak lepas ngaji yang dikatakan rumah sekolah, yang dinamakan rumah sekolah puasa tadi, untuk nak dapat syahadah Allah yang bernama takwa tadi. Pasti kita kena baca sungguh kalau yang ngaji. Kita kena mula fikir dah, wahai hamba Allah. Bagaimanakah kalau Ramadan ibaratkan sekolah, bagaimana kita nak lepas madah yang dinamakan madah puasa? Kalau kita buat kosi, kita periksa waktu tak baca gitu, kita tak akan lepas madah puasa ini. Dan tak akan lepas, Allah tak akan beri sijil kepada kita, yang mana sijil tadi sijil takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarawih, bagaimanakah kita nak lepas madah tarawih dalam sekolah yang dinamakan sekolah Ramadan? Kita nak buat lagu mana? Nak lepasnya madah tarawih tadi. Di sana ada juga madah-madah pilihan, seperti madah sedekah, dan juga madah-madah wak baik hak lain. Bagaimanakah kita nak rebut, nak wak kenal banyak sekali madah-madah yang tersebut? Maka kita nak fikir banyak. Dan kita nak lepas luluh madah yang tersebut tadi, baik sekali kita buat persiapan dengan kita mentaktikkan buat jadual hidup kita dalam bulan Ramadan. Sehari aku hidup, ya Allah, dalam bulan Ramadan ni ada gapo yang aku kena buat. Pagi semaya sunat, puasa pun kena puasa, masuk zuhur kena jamaah, lepas zuhur dia Quran, lepas Quran rehat start, boleh semaya pula asar secara jamaah, lepas jamaah maya asar Quran pula dah udah khatam. Sambil-sambil mikir bagaimana aku nak dirikan semaya tarawih alik malam tu khusyuk sekali ya Allah kepadamu. Tuan-tuan, kalau kita poster tak khusyuk, kita jangan mimpi kata tarawih kita nak khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sepanjang hari, tengah hari kita puasa tak khusyuk, puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi mulut kita tak puasa pun. Walaupun tak makan, kita makan orang. Tak makan nasi, tak makan tepung, kita makan orang. Itu ngupak ke orang. Hidup cara puasa lagu ni tak akan lulu madah puasa dalam sekolah yang bernamakan puasa tadi. Maka ini sebagai pesanan saya, dua perkara yang untuk kita nak persiapan yang lebih baik untuk kita nak menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita widya dengan bulan Ramadan. Dan saya selia-alik selagi, jadikanlah puasa kali ini puasa seolah-olah puasa terakhir dalam hidup kita, supaya kita tidak akan menyesal ketika kita kembali kepada Allah. Ya Allah, nyesalnya aku itu
Puasa main-main denganmu ya Allah. Di masa yang sama kita kena menjadualkan diri kita. Tak jadual apa ni? Lupa sawit tanah. Ataupun tak sekadar kita boleh tak asasi. Mudah-mudahan hidup kita akan jadi orang yang berjadual dalam hidup. Hak ni hak Islam dok ni. Hak ni hak Islam nak ni. Kadang-kadang saya nak perhati, kita dalam bulan puasa masya-Allah lagu mana kita rasa. Kita rasa lebih bebas daripada syaitan. Kita nak buat amalan apa-apa rasa semangat berlaku. Nak semaya rasa semangat. Nak baca Quran rasa semangat berlaku. Seolah-olah kita duduk dalam satu jadual Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak ada jadual sendiri pun. Tapi baru kita tubik bulan Ramadan, selerok tabuk hidup kita. Sepatutnya pengajaran sebulan tu cukup dah untuk kita nak menjadualkan kita sebelah bulan yang lain lagi. Padan dengan puasa sebulan. Saya harap saya berpesan pada akhir ni, pada diri saya sendiri dan juga untuk kita sini. Marilah kita sama-sama mengazamkan untuk nak kejar segala hadiah-hadiah yang Allah akan hantar melalui tetamu dia yang mubarak tadi, iaitu puasa. Dan sebelum nak sampai puasa, kita marilah tunjuk kita selaku hamba ni, ya Allah, aku pram dah. Ya Allah, aku setia dah. Ya Allah, aku telah hiaskan segala dah hidup aku. Kalaulah mari puasa tu aku pram dah ya Allah. Marilah kita sama-sama berazam untuk nak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab wahai hamba Allah, puasa satu saja matlamat yang Allah beri kepada kita, iaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balasan puasa, pintu syurga akan buka, iaitu pintu syurga, nama pintu syurga Rayyan. Manakah ibadat? Kalaulah ibadat Allah jadikan syurga, namanya syurga, ibadat itu pasti sekali ibadat itu penting. Di antaranya puasa, yang mana syurga namanya syurga Rayyan. Allah akan cedek untuk orang puasa. InsyaAllah kita akan bersama dapat ganjaran syurga Rayyan itu tadi, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.